akan berasal daripada input, proses dan juga menghasilkan output. Okay, so accounting information system is the accounting data ataupun accounting data which consists of financial and non-financial data. That is the input to be processed. Okay, proses oleh sistem lah. Okay, sistem ni yang akan proses. Okay, sistem yang akan proses. Jadi dalam proses ni dia ada siapa yang terlibat? Okay, people. Who are the people involved in the process of accounting information system? Okay, the first one is accountant. Okay, accountant. Yang kedua maybe manager. Dan sistem yang digunakan ataupun infrastruktur yang digunakan. Okay, software. Okay, software apa? Computerized ataupun manual. Okay, computerized ataupun manual system. IT. Okay, dan sebagainya, itu adalah infrastruktur. Seterusnya proses. Okay, proses ni kata kerja. Okay, proses apa yang dibuat? Okay, what is the process? What is the activities? So kita kata kat sini maybe collect. Okay, collecting. Collecting of information, summarizing. Okay, summarizing, recording, lepas tu sharing, storing of information. Okay, proses dia kat sini. Output is information lah. Okay, information. So information maybe dalam bentuk soft copy, hard copy dan sebagainya. Dan apakah information yang dihasilkan daripada AIS, daripada Accounting Information System? Okay, the first one should be financial statement. Lepas tu managerial, okay, managerial report dan sebagainya. Okay, jadi bila kita nak tengok ataupun nak explain gambaran what is accounting information system. Accounting information system is a system that process, okay, a system that process accounting data ataupun a system that process financial and non-financial data. Okay, by okay, kita sebutlah sini accountant, manager menggunakan software dia apa ataupun IT infrastructure, system that collect or summary or summarize or recording, okay, tu proses dia. So boleh baikilah ayat dia macam mana kita nak explain tu what is accounting tu to produce the output. Okay, to produce the output that is the information. Kalau kita detailkan lagi, for example, financial statement and manager report, okay, to be used in decision making. So satu explanation tu kita boleh gabungkan, okay, kita boleh gabungkan dua perkara ni, okay, yang saya tulis kat sini, AIS, okay, accounting information system. Dia sama, okay, sama ataupun kita boleh relate explanation kita tu, cerita kita tu di sini, okay, di sini. So accounting is the input kat sini, okay, data di sini. Okay, data-data yang ada di bawah accounting ni kita akan jadikan sebagai input. Proses adalah, okay, sistem ni, sebab sistem dia akan proses. Seterusnya, information, accounting information. Information is the output, okay, output that is produced by the AIS. So, this explain what is accounting information system. Okay, kita maybe pernah terdengar, okay, selain daripada AIS, okay, selain daripada AIS, kita pernah dengar MIS. Okay, what is the difference between accounting information system dan juga
Management Information System. Okay, MIS, Management Information System. Okay, dua-dua ni dia sebenarnya di bawah Information System. Okay, yang besar dia ialah Information System. So Information System is information system in business is divided or categorized into Accounting Information System and MIS, Management Information System. Jadi kalau kita kata sistem, yang ni sistem besar lah. Information system ni adalah sistem. Dan di bawah dia ni adalah sub system. Okay, sistem dan di bawah ni adalah sub system. Last week, okay, saya minta korang bagi contoh, okay, apa itu sistem. Jadi sistem ni adalah komponen, okay, komponen di dalam sesebuah tempat ataupun untuk sesuatu proses. Okay. Ada yang bagi contoh reproduction system, okay, sistem reproduktif. Okay, sistem reproduktif, ada yang bagi sistem pendidikan, okay, maybe sistem kekeluargaan. Okay, dia akan consist of different people, certain process involved, dan dia mesti ada communication, apa yang berlaku. So itu adalah sistem. Kalau kita kata dalam sebuah hutan, okay, in a jungle, okay, ni kawasan hutan. Hutan ni adalah satu ekosistem, kita kata. Okay, ekosistem. Apa yang wujud dalam satu ekosistem di hutan ni? Okay, dia ada sini satu family tiger. Okay, di dalam kelompok yang lain pula ada kategori keluarga monkey. Lepas tu ada lain-lain lagi haiwan. Lepas tu ada juga tumbuh-tumbuhan. Okay, ada pokok-pokok. Ada maybe sungai kecil. Okay. Lepas tu ada apa lagi? Yang serangga ataupun binatang-binatang kecil. Okay. Small animal. Yang gajah yang paling besar. Harimau, monkey. Lepas tu yang kecil-kecil seperti maybe pelanduk ke, kucing hutan ke dan sebagainya lah kan. Lepas tu ada pokok, pokok buahan dan lain-lain lagi. Jadi kita kata kalau sini gajah, okay? Satu kelompok gajah. Gajah adalah satu subsystem. Okay? Dia akan ada family dia, dia ada ibu dia, bapa dia, anak-anak dia, dia duduk dalam satu kelompok. Di sini adalah subsystem. Okay? Tapi kalau kita kecil, kita fokus kepada gajah saja, maknanya sistem untuk family gajah lah. Tapi kalau kita fokus kepada hutan, dia akan jadi subsystem untuk ekosistem hutan tadi. Kata layan ni hutan simpan. Alright, lepas tu pokok-pokok. Okay, pokok-pokok ni juga dia ada, kita panggil kalau kita bercakap pasal pokok tu sendiri, tumbuh-tumbuhan itu sendiri, okay, plants itself, it is a system. Okay, sistem untuk tumbuh-tumbuhan. Okay, ada tumbuhan menjala, tumbuhan dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok dari segi hutan simpan ni, ekosistem hutan simpan, so pokok-pokok ni adalah subsistem untuk ekosistem tersebut. Okay, jadi kalau soalan tu tanya, what is the ecosystem for a reserve jungle, okay, untuk hutan ni? Jadi korang boleh list out lah. Dekat bawah ni ada keluarga monkey, keluarga tiger, lepas tu ada plants, ada small river, okay, to be the source of drinking for this animal. Jadi itu adalah contoh, okay, perbandingan contoh untuk kita nampak, okay, apa perbezaan sistem dan subsistem. Sebab apa kita kena tahu sistem dengan subsistem ni? Okay, sebabnya dalam sebuah perniagaan, okay, dalam sebuah perniagaan dia melibatkan banyak, okay, banyak sistem.
Sebab di dalam AIS tu sendiri, kita ada apa sini maybe revenue. Revenue. Kemudian kita ada expenditure. Selain daripada tu kita ada lagi maybe bahagian payroll. Lepas tu kita ada general ledger. Dalam management information system, maybe kita ada sini marketing. Maybe kita ada bahagian selling and distribution. Lepas tu maybe kita ada bahagian finance. So kalau perniagaan tu besar, all these departments will be separated. Maknanya dia punya bahagian-bahagian ni dia akan separatekan. Tapi kalau kita punya bisnes tu sekecil je, maybe dia duduk satu je, semua orang akan buat kerja yang lebih kurang sama lah. Dia akan ada satu bahagian accounting, satu lagi bahagian admin, satu lagi bahagian maybe bahagian sale kan. So, tapi kalau perniagaan yang besar, biasanya dia akan separatekan department. Revenue. Revenue ni bahagian yang menjaga, kita kata dia just jaga bahagian collection. Collection of debtors, account, dia akan jaga bahagian tu. Lepas tu bahagian cash receipt tu, semua ni bahagian revenue jaga. Lepas tu bahagian expenditure, orang lain pula, yang buat bahagian purchase, yang buat purchase, lepas tu yang approve deal dengan supplier, semua bahagian expenditure. Bahagian payroll pula. Payroll ialah bahagian yang berkaitan dengan employee. Recruitment, payment of salary dan sebagainya. Dan general ledger, bahagian yang betul-betul concentrate on recording of all the transaction. Bahagian recording transaction daripada ni bahagian-bahagian lain. Maknanya bahagian revenue, bahagian expenditure, bahagian payroll, selling ke finance ni nanti diorang akan hantar maklumat untuk bahagian general ledger. So general ledger ni tugasan dia buat account, record-record je. Dan maybe pada akhir tahun dia akan perform assist dalam audit punya proses. Itu bahagian general ledger. Lepas tu kalau bahagian marketing ni, dia punya tugasan dia maybe untuk promotion saja. Selling and distribution pula, mungkin bahagian deal dengan customer. Finance, mungkin dalam strategi untuk capital, capital punya acquisition, dan maybe untuk loan, lepas tu investment dan sebagainya. Jadi kalau kata satu perniagaan tu mengasingkan semua function, so dia akan jadi banyak lah. Jadi tapi janganlah pula korang tanya, kenapa sini ada finance dekat bahagian AIS yang sebelah kiri ni, revenue expenditure bukan ke yang tu finance juga. Jangan persoalkanlah yang tu. Kalau dalam satu perniagaan yang kecil tu saya kata, maybe combination of revenue expenditure, bahagian general ledger ataupun finance ni dalam satu department saja. Tapi untuk satu sistem yang besar, kita boleh tengok ini adalah subsistem bagi sesebuah perniagaan. Sebab apa perniagaan yang besar dia akan separatekan all this subsystem. Maknanya dia tak campur. Revenue orang lain buat, bahagian expenditure orang lain. Bahagian marketing, selling pun orang lain. Sebabnya control. Sebab isu control. Isu control. Jadi dalam AIS, kita akan bincang banyak topik ataupun isu berkaitan dengan control. Control issue is
important for every aspect of business process. Okay. Dalam marketing ada dia punya control procedure. Dalam revenue punya department, okay, revenue cycle. What is revenue cycle? Kita akan define ni satu-satu nanti. Okay, all these function, revenue, expenditure, payroll, apa semua ni, nanti kita akan masuk dia punya subtopik ni nanti dekat topik-topik yang seterusnya. Okay, kita akan discuss. Okay, what is the revenue activities? Okay, revenue cycle activities. Okay, dalam revenue cycle, okay, aktiviti dia ataupun apa yang dilakukan di sini, termasuklah yang mula-mula sekali maybe purchase order. Okay, purchase order, sorry, sales order. Okay, sales order. Ambil order daripada customer, sales order. Issue sales order, lepas tu check customer punya credit background, lepas tu collect payment daripada customer. Okay, apa dia punya control procedure dia, apa yang kita kena buat to make sure sales order punya aktiviti ni akan dibuat dengan sempurna. Okay, contohnya sales order tu mesti lengkap. Okay, maklumat customer tu mesti lengkap, address, nama dan sebagainya. Lepas tu credit background of the customer should be approved. Okay, itu adalah control procedure. Dalam setiap aktiviti, dalam setiap cycle ni, okay, kita akan identify. Okay, first thing we have to identify what is the activities involved in the cycle. Okay, cycle ataupun aktiviti tu benda yang sama, ataupun dalam kata lain ia adalah business process. Okay, business process. Proses ataupun aktiviti dalam sesebuah perniagaan, apa yang berlaku, apa yang ada. So kita akan list out sales order activity. Okay, apa dia? Kita akan explain lah. Sales order activity involve taking customers order, okay, the quantity, to record the address dan sebagainya. Okay, control procedure. What if the control procedure is lacking? Okay, kalau control ni tak ada untuk masa ambil sales order, apa yang terjadi? Okay, yang terjadi ialah kita kata maybe customer with a bad credit history, kita akan jual barang kepada customer yang mempunyai credit background yang teruk. Nanti dia punya risiko dia, customer tu tak boleh bayar untuk sale tersebut. So itu masalah lah. Okay. Jadi di sini adalah function ataupun discussion kita throughout the semester. Okay, seterusnya apa lagi yang IT and changing business environment. Okay, ini adalah impact. Okay, apa yang disebutkan dalam changing business environment and the impact of IT. Okay, yang saya explain last week. Kita kata tugas accountant, kalau pada suatu zaman dahulu ataupun pada suatu masa dahulu 10 tahun yang lepas berbanding dengan tugasan seorang accountant pada hari ini is very different. Okay, sebab apa? 10 tahun lepas seorang accountant akan digambarkan, okay, berada di meja dengan bertimbun-timbun file. Dalam file tersebut mengandungi pelbagai dokumen. Okay, dokumen yang termasuklah invoice, resit dan sebagainya. Apa yang dia buat dengan dokumen tersebut? Okay, dalam dokumen tersebut, this accountant will record. Okay, first thing dia kena sorting dulu. Okay, dia sort, okay, dia summarizekan, and then the accountant will record all the data
from invoice and other source document to the ledger, journal ledger. Okay, tu proses yang kita dah hafal sebelum ni lah. Okay, dalam accounting is the process of collecting, recording, summarizing and reporting of financial information kan. So itu yang dibuat oleh seorang accountant. Jadi kita gambarkan seorang accountant ni tugas dia, kerja dia duduk dekat meja memang merekod je. Tetapi pada hari ini gambaran tersebut mungkin telah berubah disebabkan oleh perniagaan tidak lagi mempunyai printed receipt or invoice. Tak ada dah. Okay, company sekarang tak issue sangat dah semua printed source document. Jadi kat mana bukti, kat mana evidence setiap transaction dah berlaku. Okay, semua tu telah di-convert kepada bentuk online. Okay, jadi maklumat tu ada dalam database. All the information about sales, expenditure, purchase, payment dan receivable, semuanya ada dalam database. Sebab starting daripada promotion sehinggalah kepada sales order, okay, ambil order daripada customer, sehinggalah kepada jualan kepada customer, lepas tu penghantaran barang kepada customer dan payment receive from customer, semua tu dilakukan secara online. Business dan juga customer tak jumpa face to face. Dan semua transaction tersebut kita tak terima di tangan pun. Contohnya duit tu, kita tak pegang pun bayaran yang diterima daripada customer. Sebabnya semuanya online. Jadi rekod dia kita akan tengok dekat dalam database lah, dekat dalam sistem. Jadi apa sistem yang digunakan oleh perniagaan tu, so we have to look at the database, we have to extract the information from the database and then we sorting, we prepare financial statement based on all the information from the online database. So to impact IT dalam business environment pada hari ini. Jadi sekarang ni tugas accountant maybe tidak seberat dulu. Okay, sebab dulu dia kena key in satu-satu. Sekarang ni tak perlu key in, dia just tarik information. Tetapi cabarannya ialah di situ ialah kena skill. Okay, accountant tersebut dia kena ada skill, dia kena mahir IT. Okay, dia kena pandai guna database, dia kena bukan pandai saja tetapi dia kena faham database, dia kena faham cara IT bekerja supaya dia tahu maklumat ni adalah maklumat yang betul, dia tak tarik maklumat yang salah. Okay, tarik means extract lah, dia tak extract maklumat yang salah untuk dimasukkan ke dalam financial statement. Jadi di sini saya nak, bila saya cakap tu korang pun bayangkan, okay, bayangkan berada dalam business environment. Okay, sebab kalau cuba faham apa yang saya cakap secara verbal tu, maybe apa yang saya cakap tu kadang-kadang ayat saya tunggal langgang kan. So you get the key point what I'm trying to say, and then you have to imagine. Okay, you have to imagine if you are in the business, okay, what happened now as an accountant. Okay, you need to understand. Okay, you need to understand, you need to know how to handle IT so that all the information that you use to prepare the financial statement is correct. Okay, so ICE in accounting curriculum. Okay, dalam curriculum accounting
AIS ni sebenarnya dulu dia macam saya kata hari tu, AIS ni dia macam ada kontroversi sikit. Okay, sebabnya dia tak nampak macam intermediate accounting punya other subject. Okay. Ada intermediate accounting punya subjek seperti FA, MA, tax dan sebagainya. Sebab AIS ni dia lebih kepada current punya isu. Okay, current punya isu dalam accounting firm ataupun accounting environment. Dan AIS ni dia bukan deals dengan figure sahaja. Okay? Dia bukan deals dengan accounting punya scope ataupun accounting field sahaja, tetapi AIS ni dalam tu dia kena understand on the business punya proses seperti management dan juga aktiviti-aktiviti lain. Okay, contohnya saya kata, kalau mahu jadi seorang AIS expert, okay, expert dalam AIS, so bukan saja kena tahu semua selok-belok pasal accounting punya kerja, tetapi kena bijak dalam marketing, business dan juga finance punya proses. Okay, sebabnya AIS ni dia kena faham semua. Okay, dia kena faham semua proses yang terjadi dalam sesebuah perniagaan supaya kita dapat isu financial statement dan juga financial report ataupun non-financial report yang dikehendaki oleh sesebuah perniagaan untuk membuat keputusan. Okay? Sebab dia AIS ni dia relate dengan semua bidang dalam perniagaan. Okay, seterusnya business activity yang saya sebut tadilah, business activities and information needs. Okay, ni saya refer kepada teaching plan kita, topik yang seterusnya ni, business activities and information needs. Okay, business activities yang saya sebutkan tadi, contohnya dalam revenue punya activity, revenue cycle. Ambil order, okay, siasat ataupun approve customer punya credit background, lepas tu collect payment, deals dengan supplier, okay, buat purchase order, lepas tu pilih supplier, lepas tu buat payment kepada supplier, lepas tu berkenaan dengan employee kita, okay, recruitment, employee punya recruitment. Kita kata employee punya recruitment ada kena mengena dengan orang accounting ke? Okay, pada dasarnya kita kata kita tak campur, yang tu orang bahagian HR lah yang uruskan. Tetapi untuk rekrut seorang pekerja baru ni, kita kena diorang kena rujuk kepada accounting, kepada accounting punya department. Okay, dia kena rujuk kepada accountant. Sebabnya nanti nak ambil berapa orang ke, nak bagi gaji berapa tu, dia kena dapatkan approval daripada accountant. Kalau accountant kata, okey, tak boleh, kita punya perniagaan ni tak boleh nak approve pengambilan pekerja baru. Dah, okay, tak boleh dah. So, tak boleh lah. Okay, maybe akan ada impact kepada long term punya finance kepada business tu. Jadi business activity ni sebarang aktiviti, okay, sebarang aktiviti yang berlaku di dalam sesebuah perniagaan. And information needs ni maknanya kita kata apa information yang diperlukan dalam business activity tersebut. Macam tadilah saya kata untuk business activity yang kata contohnya recruitment of employee. So information needs dia apa? Okay, information needs dia ialah requirement apa yang diperlukan untuk employee tadi, lepas tu berapa gaji bulanan, ada allowance ke tak ada, okay? Itu adalah information needs. Kalau korang kata contoh business activity kita ialah investment, okay? Membuat pelaburan dekat dalam satu saham. So, apa information needs? Okay, what is the information needs for the investment activities? Okay, maybe how much amount yang kita boleh invest, lepas tu dekat mana kita nak invest tersebut, for how long, okay, investment should be. Jadi
the business activities and information needs akan kita discuss juga dalam tajuk-tajuk yang seterusnya ni. Maknanya the discussion will keep going on, okay, throughout the topics this for this semester. Okay, seterusnya Accounting Information System ICE Framework. What is ICE? Okay, yang saya tunjukkan tadilah yang relate dengan sistem dan juga subsistem. Dan yang seterusnya Transaction Processing System, TPS. Okay, Transaction Processing System, topik yang terakhir dalam topik tu, okay, topik yang kedua ni untuk kita cover pada semester ini. Transaction Processing System ni ialah yang saya sebutkan sekali lagi, ia adalah benda yang sama yang telah kita bincangkan dalam business activity dan juga information needs ni. Okay, yang saya bagi tahu tadi, Transaction Processing Cycle ataupun Transaction Processing System ialah yang revenue, expenditure, payroll, okay, dan seterusnya tadi. Okay, yang mana sebenarnya yang ni ada topik dia, okay, topik yang keempat nanti. Okay, topik yang keempat ni, Business Process Enterprise Resource Planning, Sales and Cash Collection, Purchase and Cash Disbursement, Production Human Resource, General Ledger. Okay, semua ni adalah transaction sama, okay, berkaitan dengan Transaction Processing System. So, details nanti kita akan masuk satu-satu dalam topik yang keempat. Tetapi yang saya nak korang faham sekarang ni, apa tu ICE, okay, function dia apa, okay, role dia apa, dan contoh, okay, yang dalam ICE ni apa aktiviti dia, business activity dan juga information needed, okay, yang tu dalam sama dengan transaction processing system. Okay, dalam klip saya ada letakkan PowerPoint untuk chapter yang pertama. Okay, yang mana di sini kita guna buku Romney. Jadi buku Romney 15 edition ataupun kalau yang ada buku teks edisi 14, okay, 14 edition pun boleh, okay, boleh digunakan. Okay, dia punya material tu tak beza banyak lah. Dan boleh didapati di Shopee. Okay, korang boleh beli sendiri. Harga dia tak sampai 100. Okay, beli buku ini untuk digunakan pada semester ini dan juga semester depan, semester untuk advance ICE. Okay, untuk advance ICE kita guna buku yang sama juga nanti. Jadi sepanjang topik-topik yang seterusnya nanti, isu-isu yang telah saya sebutkan tadi, IT dan juga bisnes apa semua tu akan kita raise balik. Okay, kita akan raise balik isu seperti big data, cloud computing. Okay, kenapa big data tu apa benda, kenapa dia terjadi? Okay, sebab macam kata kawan kita ni, okay, sebab transaction tu banyak sangat yang masuk. Yeah, sebab banyak sangat transaction dalam perniagaan. So database sometimes database sesebuah perniagaan ni dia tak mampu tampung semua, that's why kita kena guna cloud computing. Okay, so kalau guna cloud computing maknanya kita tak perlu beratkan kita punya server lah. Okay, server kita punya function akan tak terbeban, okay, disebabkan penggunaan cloud computing. Semua rekod ataupun data-data yang banyak tu disimpan dekat cloud dan juga macam mana nak perform, okay, macam mana nak perform accounting punya proses, okay, kita nak proses kita punya data tu, kita boleh buat menggunakan software dekat cloud. Okey, ada apa nak cakap?
Okey, dan disebabkan oleh transaction yang terlalu banyak, okay, perniagaan sekarang ni bila online, so kita tak dapat sekat kemasukan ataupun tak dapat sekat berlakunya sebarang aktiviti ataupun transaction. Okay, contohnya kalau kata perniagaan konvensional, okay, perniagaan bukan online. Dia buka daripada pukul 8 pagi, maybe tutup pukul 10 malam. Jadi, transaction berlaku start daripada pukul 8 pagi sampai 10 malam lah. Maknanya pada pukul 11, 12, pukul 1 pagi tu, okay, tak ada customer nak datang untuk buat purchase. Okay? Customer tak datang untuk beli barang. Tetapi kalau kata perniagaan secara online, tiba-tiba dia dapat order daripada customer pada pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Kadang-kadang ada orang shopping pukul 4 pagi kan, secara online. Jadi, perniagaan tak dapat sekat. Okay? Transaction tu tak dapat limit. I mean tak dapat limit kan transaction tu berlaku pada waktu bila. That's why perniagaan tu memerlukan sistem ataupun server yang boleh tampung big data. Okay, big data means the large amount of data, transactions dan juga sources of information yang masuk tu terlalu banyak. Okay, tiba-tiba customer tanya, okay, ada buat inquiry tentang produk kita pada pukul 3 pagi. So pukul 3 pagi, siapa nak jawab kan? Kalau kata perniagaan konvensional, kita tutup kedai, customer nak tanya macam mana. Tapi kalau online business, pukul 3 pagi customer tanya, okay, produk ni macam menarik, saya nak beli gini. Macam mana kita nak jawab? Adakah kita kena berjaga 24 jam? Di situ penggunaan teknologi ataupun IT sangat penting. Maybe kita boleh apply penggunaan AI, okay, artificial intelligence. So artificial intelligence banyak digunakan untuk deals dengan customer secara maya, okay, secara maya. Tetapi seperti real time. Maknanya di situ function AI dia boleh layan customer tu dulu. Okay, dia boleh tolong jawab. Dia boleh tolong jawab pertanyaan daripada customer pada waktu-waktu yang tidak dipantau oleh owner ataupun oleh bisnes tu sendiri. Jadi isu-isu ni kita akan tengok lagi lah details dalam topik-topik yang seterusnya nanti. Okay, so cukup untuk topik 1 dan topik 2. Brief overview of the ICE and its function in the business. Nanti topik 3 kita akan masuk kepada sistem documentation techniques. Okay, sistem documentation ni nanti kita nak lukis lah, kita nak lukis sikit dalam bentuk flowchart, kita nak guna diagram, okay, macam mana nak tunjukkan dalam bentuk gambar rajah ataupun flowchart business process ni berlaku. Okay, business process ni berlaku, apa dokumen-dokumen yang terlibat. Okay, walaupun kita kata walaupun dah tak ada physical source document, okay, printed source document dah tak ada, tetapi kita still ada dokumen-dokumen tersebut secara online. Okay, secara online. Berkaitan dengan assignment. Okay, so saya harap korang masih mendengar sekarang ni. Okay, kita ada 2 assignment. Okay, assignment 1 dan juga assignment 2. Weightage untuk assignment 20 dan 25%, which total to 45. Okay, 45% dah kat sini. Dan quiz. Okay, kita ada satu saja quiz. Tengok di sini week 5, okay, on the 5th week we have quiz 5. Okay, topik dia daripada topik 1, 2, 3. Okay, maknanya ini adalah teori ataupun maybe multiple choice untuk quiz. Weightage dia 5%, okay, 5% sahaja. So
Yang ni satu kuis 5%, lepas tu assignment 45% total. Jadi kita punya carry mark untuk subjek AIS ni 50% consist of quiz dan juga 2 assignment sahaja. Okay, maknanya kita tak ada midterm. Okay, kita tak ada midterm. Alright, tarikh untuk yang dicadangkan untuk assignment submission ni ada dalam teaching plan ni. Okay, teaching plan ni saya dah letak dekat dalam Kelip. So, korang boleh refer lah dekat Kelip. Dan bagi yang belum enroll dalam Kelip saya, okay, sila berbuat demikian. Okay, sila enroll dalam Kelip. Okay, saya tunjukkan assignment. Okay, ada nak tanya ke sebelum saya cerita pasal assignment? Hello. Satu grup berapa orang, Doktor? Okay, kita ada 2 assignment. Okay, assignment pertama video presentation, assignment yang kedua assignment yang kedua ni kita nak guna UBS. Okay, satu assignment yang pertama untuk video presentation, 2, okay, 2 orang satu kumpulan. Maknanya kena pair lah. Okay, pair. Sebab yang assignment pertama video presentation ni maka dia 20%, korang buat satu video, okay, video kreatif. Video ini dia cover scope ataupun topik yang akan korang present dalam video tersebut ialah berkaitan dengan topik 5, internal control and computer based information system. That consists of concept of internal control model, risk assessment, computer ethics, computer fraud and threats, CBI's control dan general control, application control. Okay, ni scope dia. Maknanya boleh pilihlah daripada mana ataupun combination of this topic. Okay, combination of topik 5 ni, dia ada sub-sub topik ni. So tengok yang mana dia kadang-kadang tu dia tak jadi stand alone lah. Dia maybe korang akan cover dalam 2 ataupun 3 sebab dia related. Tapi scope dia di sini. Nanti saya akan masuk juga topik 5 ni. Maknanya topik 5 ni saya akan bagi explanation jugalah. Okay, macam mana. Tetapi korang boleh start dah kalau nak buat video tu. So cari partner, okay, 2 orang. Ajak 2 orang kawan. 2 orang lah. Korang satu dengan kawan satu. Maknanya in pair, create your own scenario or adapt existing scenario from real cases. Okay. So tengok kat sini. Korang boleh create cerita sendiri ataupun adapt existing scenario from real cases. Okay, maknanya dalam scope kita kata computer ethics ni. Okay, korang cari kalau malas nak fikir isu apa, cerita pasal apa, okay, korang mungkin boleh cari satu kes sebenar, okay, yang terjadi dekat mana-mana. Tapi tulislah nanti dekat bawah tu korang refer kepada kes apa. Lepas tu korang lakonkan semula. Okay, korang lakonkan semula ataupun korang boleh explain, korang boleh create dalam presentation tersebut apa yang berlaku. Okay, apa yang berlaku. Jadi scope dia di sini. Maybe ada tu yang boleh jadi pembaca berita ke, okey, 2 orang baca berita ataupun jadi wartawan ke, temu ramah seorang responden, okay, yang berkaitan dengan isu yang disebutkan dalam topik 5, ataupun boleh lakonkan apa-apa sahaja yang korang rasa kreatif tetapi masih menerangkan, okay, masih explain content dalam topik 5. Okay, lepas tu highlight lah apa yang korang nak. Maknanya biar penonton
Okay, biar saya faham, biar kawan-kawan faham. Bila tengok video tu, okay, korang bercakap contohnya pasal internal control. Okay, internal control. Jadi internal control ni kalau kita discuss nanti, dia macam-macam benda boleh cerita. Okay, contohnya, tugas sebagai pelanggan dekat warehouse, okay, dekat gudang. Tu pun mungkin boleh create senario bila barang terima, lepas tu Port Guard tu seorang tugas dia apa, bila terima barang tu apa peranan jaga dekat warehouse, adakah dia yang perlu jaga rekod ke, ataupun should be separate the duty of the jaga dengan recording untuk inventory. Okay, tu satu contoh lah. Ataupun boleh saja apa-apa yang korang korang lebih kreatif, saya tahu. Okay, korang lebih kreatif dalam bab-bab create cerita ni yang relate dengan topik 5. So, boleh browse, tengok dulu topik 5 tu, cari idea apa yang nak dipersembahkan ataupun nak present dalam video tu nanti. Okay, ada yang kreatif dia jadi pakcik tua ke, macam-macam lah. Okay, saya just ada satu dua idea tu, mungkin korang ada idea yang lebih kreatif beyond tersebut. Okay, lepas tu suggest the solution lah, maknanya moral of the story apa yang korang suggest, solution yang berkaitan dengan isu dalam kes yang korang ketengahkan tersebut. Jadi video ni tak lama, 2 hingga 5 minit saja, tapi yang penting dalam video tu, you must be the actor. Okay, you must be the actor in the video. Okay, saya di sini saya bagi tahu macam tu sebab saya tak nak ada yang create video, dia just buat pelakon dalam video tu adalah kartun saja. Okay? Kartun ataupun animasi. Okay? Kartun ataupun animasi. Sebab apa dia buat macam tu? Maybe benda tu kreatif, tetapi saya nak presentation tu presentation tu korang sendiri yang tampil di dalam video tu. Okay? Tak payah malu-malu. Okay? Ada kawan-kawan kita yang dulu, okay, dia just dekat belakang dia tu maybe dia buat dekat bilik dia tu maybe bersepah apa semua. Okay, dia bentang kain, okay, kain pelekat dia buat sebagai background, okay, dekat dinding rumah dia tu. So tak payah malu-malu. Okay? Benda tu maybe something yang kreatif juga. Okay? Jangan gantikan watak tu dengan kartun ataupun animasi ataupun just buat presentation yang suara korang saja yang bercakap tetapi tak keluar tak ada aktor lah kita kata. Okay, ada naratif saja. Tak nak macam tu. You must be the actor. Kalau buat macam tu boleh tapi potong markah lah sikit. Okey, yang ni buat 2 orang sebab kalau seorang-seorang tu macam krik-krik sangat kan nak buat video bercakap seorang-seorang. So 2 orang dalam kelas ni, orang boleh pair untuk buat satu video. Okey, yang ni saya tak nak ramai sebab kalau ramai sangat nanti tak tahu nak buat apa pula dekat dalam tu. Okey, sebab video kita pendek saja. Okey, tu untuk assignment pertama, markah dia 20%. Okey, rubrics ada diberikan di sini. Okey, maknanya untuk markah nanti saya akan evaluate daripada rubrics ni. So boleh tengoklah. Okey, korang kena memenuhi apa kriteria untuk dapat markah. Assignment yang kedua, okay, the second assignment on UBS. Okay, jangan panik pula bila saya sebut di situ UBS. Sebab objektif untuk second assignment, this is a group assignment. Group of 4 or 5 members, okay, yang ni nak 4-5 orang. So bahagikan dululah 4 ataupun 5. Dan kalau macam ada yang nanti tak cukup apa semua boleh fill in lah, boleh jadi 6 ke. Tapi saya nak yang average 4 ataupun 5 members. Di dalam group assignment yang kedua ini, okay, the first one is orang create a business. Okay, create a business atas kertas lah maknanya.
Okay, assume korang create a business, nyatakan, okay, profile of the business, what types of activity, business apa, lepas tu start daripada bila, location kat mana, lepas tu seperti sebuah perniagaan, bila korang create perniagaan, dia mesti ada transaction lah kan, okay, dia mesti ada transaction. Yes. Jadi transaction tu maybe bermula dengan korang nak keluarkan modal ke, ataupun dah kat tengah-tengah perniagaan. Tapi kalau buat yang tengah-tengah perniagaan, contohnya korang kata your business is in the second year punya operation. Nanti korang kena ada baki daripada previous year punya transaction. Okay, kalau korang form a new business starting from acquiring a capital, so you don't have to have a opening balance. Okay, maknanya korang start dengan transaction baru. Jadi dalam transaction tu, imagine lah, okay, sebuah perniagaan dia mesti akan ada sale, dia akan ada purchase, dia ada expenses dan other transactions that relate to your business. So create lah dalam setiap kategori tu, contohnya sale ada 10, okay, 10 kali, okay, 10 kali sale minimum. Jangan banyak sangat, nanti penat nak isi pula kan. Lepas tu purchase ada dalam 10 purchase, lepas tu ada expenses, ada withdrawal dan sebagainya. So maybe in around 30 to 50 transactions lah yang akan ada. So list out, okay, listkan saja. Korang tak perlu nak create invoice ke apa semua, yang tu susah pula, nanti nak kena lukis invoice. Kalau dulu pernah kami minta korang lukis invoice, okay, buat kena bina source dokumen tu. Tetapi yang ni korang tak perlu bina source dokumen, tetapi list out je. Okay, maknanya purchase from supplier A 200,000 bla 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 bla, ikutlah macam tu. Listkan saja semua transaction tu. Lepas tu dengan transaction tersebut, saya tak nak buat journal ledger yang manual tu. Saya nak korang gunakan accounting software untuk rekodkan semua transaction yang korang dah buat dan masukkan ke dalam software tadi. Lepas tu korang akan print lah report dia nanti. Okay, report dia financial statement, trial balance, apa semua ledger dan sebagainya tu seperti yang kami minta. So macam mana nak prepare full set of account using the accounting software? Okay, di sini kami ingin mencadangkan korang guna UBS accounting software. Jadi UBS accounting software ni akan diajar, okay, saya akan ambil masa slot untuk kita punya kuliah. Saya akan ajar macam mana nak guna UBS software ini. Okay, macam mana nak guna UBS ni, software ni, saya akan ajar. Lepas tu korang akan key in lah data-data ataupun transaction tadi dalam software ni. So nanti kami akan maklumkan macam mana nak dapatkan software ni. Okay, nanti saya akan bagilah, okay, untuk trial, untuk education punya purpose, kita akan distribute software ni nanti, okay, untuk buat assignment. Okay, lepas tu pasal numbering dah lari ni. Okay, the written report must be prepared. Okay, ni dia punya format apa yang kena masukkan. Deadline dia 12 hari bulan 6, iaitu sebelum kita punya revision week. Okay, so ini dia punya rubrics ataupun marks, allocation of marks. Okay, so itu saja, satu group assignment dan satu lagi
video presentation. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada sebelum. Okay, so sekarang ni maknanya sebelum belajar UBS nanti, sebab UBS ni nanti minggu ke berapa dah dalam teaching plan tu saya dah bagi tahu kat situ minggu berapa yang saya akan ajar. Tapi sebelum tu maknanya sekarang ni maknanya boleh cari member dulu, group member. Lepas tu fikirlah tentang bisnes yang nak dibuat ni. So yang pertama, yang kedua ni dah boleh buatlah. Okay, business profile, lepas tu transaction tu pun kena carilah. Okay, dah boleh buat, dah boleh listkan. Dan transaction ni yang kita nak cari ni memanglah kita kata boleh je tulis apa-apa saja, tapi jangan main hentam saja. Sebab kadang-kadang tu bila kita tulis tanpa rancang betul-betul, kita punya financial statement tu nanti tak cantik lah. Okay, kita kata maybe tiba-tiba sales sikit sangat sebab kita tak plan. Okay, kita tak plan betul-betul. Sales kita sikit sangat, expenses terlalu banyak, purchase terlalu banyak, lepas tu kita tak ada dalam transaction kita tu kita tak ada asset pun. Okay, kita tak beli asset. Kita tak buat purchase of non current asset. Nanti bila kita prepare prepare statement of financial position, nanti dekat non current asset tu kosong je, tak ada. Yang tu kena plan betul-betul. Maknanya kita nak dapatkan financial statement yang cantik, maknanya dia mesti ada semua. Okay, dia mesti ada semua transaction. Okay, jadi boleh plan dulu yang 1, 2, 3 ni. Nanti untuk key in data tu ke dalam software sedang elok lah, maknanya sampai minggu tersebut korang boleh key in je. Nanti kalau kata yang ni tak nak fikir lagi, nanti bila saya ajar UBS tu korang akan pening lah, sebabnya maybe masa tu korang tak ada transaction lagi. Kalau korang dah ada transaction, maybe dah boleh terus apply masa tu. Okay. So yang ni untuk assignment UBS. Sebab apa kami masukkan assignment UBS ni ke dalam assignment pada semester ini? Sebabnya dalam CLO ataupun course learning outcome, kita ada satu slot yang mana student should be taught on using of accounting software. Jadi kalau tak ajar benda ni, maknanya nanti kesian korang nak grad nanti tak ada sebarang software, accounting software yang korang pernah belajar. Okay? Jadi kita akan guna UBS lah. Sebab apa guna UBS? Sebab UBS ni commonly used by audit firm ataupun accounting firm. Kebanyakannya menggunakan UBS. Okay, ataupun MYOB, Mayub. Maybe ada beberapa software lain yang lebih friendly, tetapi untuk accounting student sebaik-baiknya kena guna software yang kita kata betul-betul accounting punya software lah. Okay, sebab kadang-kadang ada software lain tu dia terlalu senang, yang mana bukan accounting student pun boleh guna kadang-kadang tu. Okay, dia untuk commercial sangat. Okay, bukan accounting sangat. Okay, di sini ada tanya. Okay, tak ada tanya. Right, belum ada soalan. Okay, jadi kalau belum ada soalan pun maknanya dah boleh mula form business dan group. Nanti saya akan edarkan Google Form untuk isi nama ahli kumpulan, okay, bagi assignment 1 dan assignment 2. Okay, nanti isi dalam form tersebut lah. So sekarang ni boleh discuss dulu
Okay, boleh cari-cari member dulu. Nanti saya bagi link untuk isi. Nanti masukkanlah nama ahli untuk 2 assignment tersebut. Dan disebabkan oleh kita sepatutnya seminggu 3 jam kan. Okay, seminggu 3 jam. Contact hour untuk AIS punya topik, AIS punya subjek. So sekarang ni baru pukul 11.30. Tetapi okay, boleh tak saya habiskan sesi online kita untuk hari ini, tetapi nanti selepas ni saya akan bagi satu tugasan. Tugasan tu simple saja. Saya akan bagi satu artikel pendek untuk korang bagi opinion ataupun discuss. Jangan tulis panjang sangat. Dalam satu paragraf saja korang tulis ataupun bagi opinion berkaitan dengan statement ataupun artikel yang akan saya bagi nanti dekat grup Telegram. So saya bagi dekat grup Telegram. Korang reply dengan discussion ataupun opinion yang korang nak jawab tu dekat grup Telegram tu juga. Nanti saya check satu-satu dan saya akan gunakan sebagai inilah untuk penuhkan attendance pada hari ini. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh, Madam. Boleh. Okey. So, nanti saya bagi dalam kejap lagi ataupun pukul 12 nanti. Ada kelas lain ke pukul 2? Tak ada. Ada doktor. Ada tak ada. Okey, nanti saya bagi masalah untuk submit tu. Korang sebab just submit dekat Telegram saja. So saya bagi tahu kat situ panjang mana nak kena reply apa semua. Untuk tugasan kita yang pertama pada minggu ini, bukan tugasan sangatlah, just discussion. So terima kasih untuk hari ini. Jadi tengok balik nota dan juga ni yang saya share dekat Kelip. Yang belum enroll, sila enroll ke Kelip. So terima kasih. Assalamualaikum and have a nice day. Terima kasih, Madam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Thank you, Madam. Sama. Thank you.